Assalamualaikum. Nama saya Ilyas Zafar bin Muhammad Izhar. Nombor metrik 20BB08059. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Adli bin Zulkifli. Nombor metrik 20BB08060. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amirah bintu Ahmad Syalabi. Nama metrik 20BB08061. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairul Johan bin Jeffrey. Nombor metrik 20BB08062. Assalamualaikum. Nama saya Adelina Hazirah binti Abdul Halim. Nombor metrik saya 20BB08063. Saya Nurul Najiah binti Yuzamri, nombor metrik 20BB08064. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Naim bin Saiful Bahri dan nombor metrik saya ialah 20BB08065. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Video ini adalah berkenaan isu perkauman terhadap kepelbagaian etnik di Malaysia. Seperti yang kita ketahui dan maklumi, di negara kita ini mempunyai pelbagai etnik yang hidup dengan aman dan harmoni. Malaysia merupakan sebuah negara contoh terbaik kepada dunia luar bagi melihat bagaimana kehidupan kita ini hidup secara kepelbagaian etnik ataupun lebih difahami masyarakat yang majmuk. Secara umumnya, di Malaysia ini mempunyai 3 etnik ataupun kaum yang utama. Yang pertama, Melayu, yang kedua Cina dan yang ketiga India. Jadi di samping tiga kaum itu, terdapat juga kaum minoriti yang lain seperti Kadazan Dusun, Iban, Baba dan Nyonya dan macam-macam lagi. Melihat kepada kepelbagaian etnik ataupun kaum di Malaysia ini, ia secara tidak langsung dapat mempelbagaikan adat dan budaya yang mana ia akan memperlihatkan kepada dunia luar ataupun orang luar bagaimana sikap keterbukaannya rakyat Malaysia ini. Jadi, jika anda ingin tahu isu perkauman apakah yang kami akan bawakan, nantikan. Seterusnya, saya akan menerangkan ringkasan isu-isu perkauman di Malaysia. Yang pertama ialah peristiwa 13 Mei 1969. Peristiwa 13 Mei 1969 merupakan sejarah hitam negara Malaysia iaitu rusuhan kaum. Rusuhan kaum yang berlaku pada tarikh tersebut merupakan kemuncak kepada masalah perpaduan di Malaysia. Peristiwa ini berkait rapat dengan pilihan raya umum 1969. Semasa kempen pilihan raya ini dijalankan, calon-calon pilihan raya dan ahli politik terutamanya dari parti pembangkang telah membangkitkan soal-soal sensitif berkaitan bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu, kedudukan istimewa orang Melayu sebagai bumi putera dan hak kerakyatan orang bukan Melayu. Hal ini menyebabkan semangat perkauman antara kaum semakin menebal. Isu seterusnya ialah keperluan bahasa Mandarin dalam pekerjaan. Lepasan graduan ketika ini ramai yang sedang berusaha untuk mencari pekerjaan. Namun, ramai juga yang masih menganggur kerana sukar diterima di mana-mana syarikat, terutamanya syarikat swasta. Baru-baru ini, Menteri Pendidikan Mazli Malik turut mendakwa pemohon Bumi Putera didiskriminasi kerana tidak boleh berbahasa Mandarin yang dijadikan sebagai syarat untuk mendapatkan pekerjaan di syarikat milik China. Diskriminasi memang wujud. Pusat Pentadbiran dan Pengajian Politik (SEN-GPS) membentangkan kajian yang menunjukkan orang Cina lebih mudah mendapat temuduga di sektor swasta berbanding orang Melayu dan India. Kajian itu dibuat dengan menghantar resume menggunakan 7 nama, 3 Melayu, 2 Cina dan 2 India dengan kelayakan yang sama. Hakikatnya, diskriminasi kaum sememangnya wujud sejak 4-5 tahun dahulu dan banyak kajian mengenainya sudah dijalankan. Perkara ini telah diakui sendiri oleh Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Tindakan Ekonomi Melayu, Ahmad Yazid Osman. Terdapat syarikat menggunakan kelayakan bahasa Mandarin untuk menapis calon-calon pekerja mereka. Malah katanya dalam satu laporan, bukan saja alasan mereka tidak mahu mengambil orang Melayu bekerja kerana tidak mampu menguasai bahasa Mandarin, tetapi ada juga syarikat yang sememangnya hanya mahu mengambil pekerja dalam kalangan masyarakat Cina. Isu seterusnya ialah tentang filem berjudul Babi.
Pengarah filem Babi menegaskan karyanya bukan untuk mencetuskan perkauman dan menghina bangsa Melayu, tetapi mengajak kepada perpaduan dan keharmonian sesama rakyat Malaysia. Nemwe, nama sebenar Wei Meng Chi, berkata filemnya berdasarkan kisah sebenar iaitu tentang rusuhan di sekolah melibatkan sekumpulan pelajar Samsing. Saya ingin tekankan tentang perpaduan dan toleransi antara pelbagai kaum di Malaysia melalui filem ini dan berharap agar setiap kaum lebih harmoni dan muhibah, bukannya berpecah dan menyebabkan konflik, katanya dalam rakaman video yang dimuat naik di Facebook. Katanya, dalam poster itu bukan sahaja terdapat perkataan yang menghina Melayu, malah kaum lain turut juga dihina dengan perkataan yang sensitif. Penyanyi rap itu juga berkata, dirinya tidak ada niat buruk apabila memutuskan untuk tidak memohon tayangan filem Babi di Malaysia. Sebaliknya, ia akan ditayangkan di Taiwan dalam sebuah festival filem antarabangsa. Mei 1969 merupakan satu detik hitam yang bersejarah di bumi semenanjung Malaysia. Hari 13 Mei akan tercatat dalam sejarah kita sebagai Hari Tragedi Nasional. Antara isu kontroversi yang berlaku pada peristiwa 13 Mei 1969 adalah berhubung hak kerakyatan dan kedudukan istimewa orang Melayu. Peristiwa 13 Mei 1969 berakar umbi dari semangat perkauman dan ketidakpuasan hati kaum Melayu dan bukan Melayu. Berhubung isu-isu yang bercorak politik, perkauman dan budaya serta pemikiran yang berbeza dalam kalangan masyarakat Melayu dan bukan Melayu buat selama-lamanya. Kerana kejadian itu dapat menunjukkan kepada kita semua tentang bahaya-bahaya yang boleh timbul sekiranya kita terlampau, lalai atau cuai. Kita seharusnya bangga dengan apa yang telah kita capai. Dengan semangat perpaduan dan keharmonian serta kerjasama dan rasa muhibah, maka kita telah mengatasi segala kesulitan untuk mencapai kemajuan dan kemakmuran yang tidak ada tolok bandingnya. Pada tahun lepas, pada bulan November 2020, tercetusnya satu isu yang mengisahkan tentang kepada kaum iaitu melibatkan 3 kaum utama di Malaysia iaitu Melayu, India dan Cina, iaitu isu filem Babi. Filem ini atas pengarang Wei Meng Chi atau popular dikenal sebagai Namiwi. Filem ini mengisahkan tentang kejadian sebenar kekanasan dan rasuah kaum yang berlaku di sebuah sekolah menengah terletak di selatan Malaysia pada tahun 2000, kata Namiwi. Namiwi mempertahankan filemnya menerusi satu hantaran di Facebook. Berkata, karya harapannya mempromosikan semangat perpaduan di kalangan rakyat Malaysia. Dia membedat pihak-pihak yang memainkan sentimen kaum dan mempolitikkan filemnya. Isu ini tercetus kerana dikatakan filem ini menghina bangsa Melayu kerana terdapat tulisan di poster filem bertajuk Babi itu mengandungi perkataan Melayu Babi. Tetapi kata Namiwi, dalam poster itu bukan sahaja terdapat perkataan yang menghina Melayu, malah kaum lain turut dihina dengan perkataan yang sensitif. Setiausaha Agung Sulaiman Hafiz Nafiah dari Persatuan Seniman Malaysia berkata, apa yang menyebabkan filem yang bertajuk Babi ini menjadi isu kerana ia dipercayai akan memburukkan imej negara Malaysia. Sedangkan kita semua hidup dalam keadaan harmoni. Ini disebabkan filem ini sudah ditayangkan di luar negara. Dan ini secara tidak langsung telah mencalahkan imej serta maruah negara. Kerana Namiwi telah melancarkan filem ini di Taiwan. Seniman juga menggasa pihak berkuasa menahan dan mengasat Namiwi disebabkan kerap menerbitkan filem-filem berunsurkan perkauman. Termasuk filem terbarunya Babi, yang memaparkan jalan cerita yang kononnya Malaysia mempunyai masalah atau krisis kaum. Bagaimanapun, Hafiz enggan mengulas lanjut kerana kes ini masih dalam siasatan pihak berkuasa dan juga Perbadanan Kemajuan Filem Nasional. Isu keperluan bahasa Mandarin dalam pekerjaan. Yang pertama, wujud diskriminasi pekerjaan di mana kebanyakan pekerja berbangsa Cina diambil bekerja berbanding bangsa lain seperti Melayu dan India. Yang kedua, pekerja berbangsa Cina tidak memiliki penguasaan dan penggunaan bahasa Melayu yang baik. Walaupun berada di negara Malaysia, pekerja berbangsa Cina di sektor guaman tidak fasih berbahasa Melayu. Seperti mana di Undang-Undang Malaysia, kita sebagai rakyat Malaysia perlu mengamalkan bahasa Melayu dan bahasa Melayu itu adalah bahasa rasmi di negara Malaysia. Yang ketiga, melebarkan jurang pekerjaan. Kita dapat lihat pekerja berbangsa Cina diambil bekerja dan pendapatan mereka lebih tinggi berbanding dengan pekerja berbangsa Melayu
India dan bangsa yang lain. Yang keempat, meletakkan syarat bahasa Mandarin untuk jawatan yang penting. Syarikat yang mengambil pekerja meletakkan syarat bahasa Mandarin untuk menjadikan alasan bahawa mereka ingin mengambil pekerja berbangsa Cina berbanding daripada bangsa lain. Sekarang kita akan masuk pada bab kaedah penyelesaian. Isu yang pertama adalah peristiwa 13 Mei. Kaedah yang pertama adalah perlulah mempunyai semangat persefahaman tidak mengira kaum untuk membentuk perpaduan. Yang kedua, penggubalan rukun negara bertujuan menyatu padukan rakyat berbilang kaum daripada perpecahan dan persengketaan. Yang terakhir, media massa menguar-warkan kepentingan perpaduan kaum, contohnya membuat iklan kartunis yang memberi kesedaran kepada masyarakat tentang kepentingan perpaduan masyarakat. Seterusnya, kaedah penyelesaian bagi isu filem babi. Kaedah yang pertama, pihak tertentu hendaklah menyelidik terlebih dahulu sebelum membuat tuduhan ke atas sesuatu perkara yang melibatkan masalah perkauman. Seterusnya, pihak berkuasa perlu mengambil tindakan sekiranya terdapat masalah perkauman yang ditonjolkan kepada masyarakat sebagai bahan hiburan. Dan yang terakhir, ahli seni di dalam negara digalakkan untuk mencipta bahan hiburan seperti filem, lagu, lakonan dan sebagainya yang menekankan tentang aspek perpaduan kaum. Assalamualaikum, saya Muhammad Naim. Pada hari ini saya akan membentangkan kepada anda kaedah penyelesaian masalah isu bahasa Mandarin. Okey, untuk yang pertama, syarikat swasta perlulah menjadikan bahasa Melayu merupakan syarat utama dalam kelayakan pekerjaan. Okey, yang kedua, dari segi individu, orang Cina perlu mahir dalam bertutur dan berkomunikasi dalam bahasa Melayu di negara Malaysia. Okey, untuk yang terakhir, usaha kerajaan dan semua pihak hendaklah menguasai dan mengaplikasikan bahasa Melayu walaupun terdapat perbezaan kaum. Okey, itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum, bersama dengan saya Muhammad Naim. Pada hari ini saya akan membentangkan kepada anda gambar pembuktian tentang isu-isu perkauman di Malaysia. Okey, untuk gambar yang pertama, isu filem babi, dan untuk gambar yang kedua, isu keperluan bahasa Mandarin, dan gambar yang terakhir ialah isu peristiwa 13 Mei. Okey, itu sahaja daripada saya. Kesimpulannya, hubungan antara etnik ini renggang disebabkan ekoran tidak wujud persepakatan antara kaum kerana terdapat perbezaan agama, budaya serta jurang ekonomi di Malaysia. Selepas 62 tahun merdeka, kita tidak seharusnya melihat perbezaan ini sebagai satu kelemahan. Sebaliknya, kekuatan agar dapat mengukuhkan lagi perpaduan kaum di Malaysia. Oleh itu, hubungan etnik yang mantap sangat perlu dalam kalangan rakyat Malaysia agar dapat mewujudkan negara yang harmoni, iaitu Malaysia Truly Asia. Sekian saja kupasan isu perkauman terhadap kepelbagaian etnik di Malaysia daripada kumpulan saya. Semoga video ini dapat memberi manfaat kepada semua. Sekian, terima kasih.